Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur dan Natasha binti Umar Anif. Nombor kad matrik saya D031290. Hari ini saya daripada Kuala Lapan ingin membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu peranan pelajar ustaz dalam mengembangkan kegiatan dakwah di universiti. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan nikmatnya telah menjadikan kebaikan menjadi sempurna, dan dengan rahmatnya akan berlipat ganda dan dosa-dosa akan diampuni. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmat dan petunjuk yang menerangi hati manusia sehingga mereka dapat melihat kebenaran dan memperoleh hidayahnya. Sebelum saya memulakan perbincangan berkenaan tajuk yang dipilih dengan lebih serius lagi, saya berhajat untuk menceritakan sedikit keadaan semasa perjalanan dakwah di Malaysia, terutama di sekolah menengah dan institut pengajian tinggi awam dan swasta. Saya beranggapan gembira kepada umat Islam pada zaman ini kerana masih ramai jumlah pendakwah di kalangan pelajar yang aktif berdakwah di Malaysia ini. Hal ini mampu memberikan kesan yang positif kepada masyarakat majmuk di Malaysia tentang kebenaran Islam. Kesan bermacam-macam metod yang telah dipilih oleh mereka untuk menyampaikan dakwah. Di antaranya mengedarkan risalah-risalah berkenaan ilmu dunia dan akhirat, menziarahi rumah-rumah Muslim, mengadakan program-program berkaitan dakwah dan lain-lain. Sebaiknya Muslim yang lain mestilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayahnya perjuangan dakwah Islam ini tidak pernah terhenti. Usaha dakwah ini mampu menjadi lebih produktif apabila masyarakat Muslim dikeliling bersifat ringan tangan dan ringan mulut untuk membantu mereka dari segi idea dan pelaksanaannya agar metod dakwah yang dipilih itu sesuai dengan zaman. Hal ini telah membuktikan bahawa pelajar Muslim di Malaysia ini mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab dalam menyampaikan dakwah Islam. Semoga Allah meredai dan mempermudahkan usaha mereka. Sehubungan dengan itu, tajuk penulisan kali ini ialah peranan pelajar ustaz dalam mengembangkan kegiatan dakwah di universiti. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan dan tanggungjawab pelajar dalam dakwah. Peranan bermaksud fungsi dan kegunaan yang ada pada suatu objek. Manakala tanggungjawab pula adalah sesuatu perkara yang kerja yang wajib dilakukan. Umumnya, setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Semua ciptaannya ada manfaat dan peranannya masing-masing. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Justeru manusia itu sendiri termasuk pelajar bertanggungjawab untuk melakukan setiap apa yang Allah suruh dan meninggalkan larangan. Ganjaran yang baik akan diberikan kepada mereka yang taat dan azab yang sangat pedih menanti mereka yang ingkar. Allah menciptakan manusia semuanya mencintai hal kebaikan dan membenci kejahatan. Kebaikan dan kejahatan itu boleh kita ketahui melalui Al-Quran dan hadis yang sahih. Itulah panduan yang sebenar untuk manusia. Menariknya, perkara kebaikan sebenarnya lebih banyak berbanding perkara kejahatan. Antara kebaikannya adalah berdakwah, iaitu mengajak manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, seperti contoh memudahkan hal pernikahan kerana boleh menutup pintu zina, serta membantu manusia meyakini kekuasaan Allah dan menghayati Islam dengan bahagia. Jika diperincikan suatu persatu dakwah yang kita boleh lakukan sangatlah banyak, membahagikan ibu bapa, menderma, menegur pemerintah dan berperang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Namun terdapat perbezaan dalam melakukan dakwah. Perbezaannya ialah orang Islam dan orang bukan Islam.
Perbezaan ini dapat dilihat dari aspek metod dan tahap ilmu. Contohnya, pendakwah mesti mempelajari ilmu perbandingan agama apabila hendak berdakwah kepada golongan kafir. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya harap kamu semua dapat faham apa yang saya cuba sampaikan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Azmino dan nombor kamitik saya di 203-1813. Saya dari kumpulan 8 dan nama tajuk kumpulan saya ialah Peranan Pelajar USAS dan Mengembangkan Kegiatan Dakwah di Universiti. 1.1 ialah golongan pelajar mempunyai kekuatan. Mengapa golongan pelajar pula mempunyai kekuatan? Kerana majoriti golongan pelajar adalah pemuda. Kekuatan yang dimaksudkan di sini ialah kekuatan dari sudut fizikal, mental, pemahaman budaya dan zaman serta kekuatan hubungan sosial dengan masyarakat. Segala kekuatan tersebut sangat diperlukan dalam berdakwah. Kerana pejuang yang lemah tidak mampu memberi kejayaan dalam perjuangan. Cubalah kita bayangkan jika realiti sekarang pelajar dan pemuda Islam bersifat lemah, kelak akan memberikan kesan yang teruk kepada agama bangsa dan tanah air, kerana pada masa yang akan datang pemerintahan akan diteruskan oleh golongan pelajar dan pemuda pada masa kini. Oleh itu, semua pelajar mesti mampu untuk membina kekuatan-kekuatan tersebut sebaiknya, kerana saingan dan cabaran dakwah akan menjadi semakin dahsyat. Kekuatan-kekuatan inilah yang akan digunakan nanti untuk menegakkan kebenaran sama ada dengan cara berhujah, menulis buku atau berperang. Yang seterusnya pula ialah 1.2, iaitu kembali mengamalkan gaya hidup Islam. Contohnya ialah realiti pelajar Islam sekarang masih belum berjaya mengamalkan gaya hidup yang patuh syariah kerana gagal memahami kepelbagaian sifat dan latar belakang manusia yang lain. Dan gaya hidup Islam perlu dilihat dengan lebih luas untuk mengelakkan manusia itu berasa payah dan lari dari agama. Bagaimanakah gaya hidup yang digariskan di Al-Quran dan As-Sunnah? Apabila membincangkan tentang gaya hidup, pembaca akan cuba untuk bermain teka-teki serta berharap supaya gaya hidup yang sedang dilalui sekarang ini adalah yang paling Islamik. Mudah-mudahan agama Islam sinonim dengan ungkapan Inggeris iaitu the way of life. Benarkah? Jika benar, mengapa ada pelajar yang sanggup untuk murtad? Fikirkan, gejala murtad ini berlaku disebabkan ketidakpuasan hati seorang Muslim itu dengan undang-undangnya yang menyekat kebebasan dan menganggap Islam ini adalah agama yang bersifat antisosial. Seterusnya, persepsi ini boleh wujud apabila penganut sesebuah agama itu sendiri malas untuk mempelajari dan memahami agama itu sendiri. Hal ini terjadi disebabkan sumber rujukan Islam itu sudah menjadi jauh dengan diri kita sendiri, dan realitinya budaya Islam itu sudah semakin hilang pada zaman kini. Seorang penganut agama yang benar-benar ikhlas tidak akan membenarkan budaya agamanya hilang begitu sahaja. Ingatlah saudaraku, dengan izinnya hanya orang Islam sahaja yang akan memikirkan keadaan orang Islam yang lain, dan hanya orang Islam sahajalah yang akan menyebabkan agamanya itu dipandang baik oleh masyarakat. Selain itu juga, budaya dan gaya hidup yang digariskan oleh Islam adalah model yang terbaik di dunia. Buktinya, Islam menyuruh manusia bersikap adil, tidak menzalimi diri orang, dan
tidak menzalimi diri dan orang lain, serta Islam adalah agama yang memelihara semua hal yang ada di dunia ini untuk membantu pelajar mengembalikan semua budaya dan gaya hidup Islam yang sebenar. Pelajar wajib untuk mempelajari dan memahami tujuan undang-undang Islam itu diwujudkan. Tujuan-tujuan itu adalah yang pertamanya menjaga akal, yang kedua menjaga agama, ketiga menjaga harta, dan keempat menjaga keturunan, yang kelima pula ialah menjaga nyawa dan akhir sekali menjaga maruah diri. Jadi, jika di sana nanti terdapat hal yang berkaitan dengan Islam tetapi hal itu tidak akan langsung berkaitan dengan tujuan di atas, maka pelajar perlu untuk meragui hal tersebut. Budaya dan gaya hidup Islam pasti boleh dikembalikan di setiap institusi pendidikan dengan cara pelajar Islam wajib mengikuti syariat secara keseluruhan, kembali mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta menyebarkannya dan seterusnya akan dapat membudayakannya. Pelajar boleh memulakannya dengan cara menyebarkan berita gembira kepada kawan-kawan, memberi makanan ketika lapar, memudahkan setiap urusan yang baik, tolong-menolong dalam kebaikan, dan jangan menghina orang lain. Mengawal kemarahan, berani mengatakan kebenaran dan lain-lain. Islam juga menggalakkan umatnya melakukan riadah, mewajibkan umatnya membaca, dan Islam juga menggalakkan umatnya untuk menjadi manusia yang aktif dan prihatin. Contohnya, Islam menyuruh kita bersedekah dan berbakti kepada orang lain. Tangan yang menulis ini terasa sangat seronok apabila menulis hal kebaikan. Keseronokan ini akan dilipat gandakan lagi apabila kita melakukannya. Jom kita lakukannya bersama. Jika masih ada lagi pelajar Islam yang mencari keseronokan dengan mendengar lagu jiwang, dan penulis ini akan mengajak kalian untuk mencari keseronokan dengan cara melakukan hal kebaikan, membaca hal kebaikan, mendengar hal kebaikan dan kurangkan mendengar, melihat dan membaca hal berkaitan hiburan, kayu ukur yang boleh digunakan untuk mengenal pasti budaya dan cara hidup mengikut Islam adalah apabila kita melakukannya, kita akan merasa tenang dan suka mendengar hal kebaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tajuk 1.3 iaitu kembali meletakkan unsur tauhid kepada Allah. Penyelewangan dalam silibus pembelajaran dengan mengasingkan unsur kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam mentadbir alam ini. Saya, misalkan kepada saudara-saudara semua, telah menjadi kenyataan ilmiah bahawa sesuatu benda yang ada di dunia ini, apabila ia sejuk, maka ia akan mengecut, kecuali air. Kerana apabila ia membeku, ia memanjang dan apabila ia menjadi salji, maka ia akan ringan. Dengan sebab itulah, salji itu timbul di permukaan air. Ini adalah perkara yang diakui oleh kenyataan ilmiah dan percubaan eksperimen. Berhadapan dengan hakikat ini, ada dua pendapat. Pertama ialah mengatakan bahawa gejala ini sudah sememangnya menjadi sifat dan hakikat air itu. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa Allah telah mengurniakan air dengan sifat, dengan kemurahan, nikmat dan ketuhanan yang sempurna supaya benda-benda yang ada di lompak-lompak dan di sungai-sungai dapat hidup. Sekiranya makhluk itu tidak diberi sifat-sifat sedemikian tadi, nescaya apabila air itu membeku, maka jatuhlah ia ke bawah dan akhirnya lompak-lompak. Sungai-sungai dan laut akan bertukar menjadi batu dan tiada didiami oleh makhluk yang hidup. Fikirkanlah wahai saudara-saudara, satu hakikat ditafsirkan oleh dua orang dan dua cara tafsiran yang berlainan mengikut dua pendapat yang berlainan juga. Kedua-dua cara pentafsiran ini meninggalkan dua kesan yang berbeza dalam fikiran pembaca dan pelajar.
Satunya membayangkan hakikat yang berlaku dan pada waktu yang sama ia meninggalkan kesan akidah mentauhidkan Allah. Hikmat dan ketuhanannya di dalam fikiran pelajar-pelajar. Mentafsir, yang satu lagi membayangkan hakikat yang berlaku. Tetapi dengan tafsiran ini, orang perseorangan tidak dapat membayangkan konsep ketuhanan. Lebih jauh daripada itu, tafsiran ini juga membayangkan satu pendapat berbunyi, sesungguhnya segala yang berlaku di atas dunia ini adalah berlaku dengan sendirinya tanpa campur tangan dari hikmat Pencipta yang maha bijak dan ketuhanan Tuhan yang maha berkuasa. Itu saja, sekian. Assalamualaikum, nama saya Nur Faraliana binti Muhammad Zani, nombor matrik di 20212766. Okay, hari ini saya akan membentangkan kesimpulan berdasarkan tajuk peranan pelajar USAD dalam mengembangkan kegiatan dakwah dalam universiti. Okey, seterusnya ialah kesimpulan lah. Berdasarkan tajuk ni, dalam kesimpulannya, dalam usaha untuk menyampaikan dan menjalankan kerja dakwah ni, dia memerlukan semangat, kerjasama, ilmu, kreativiti dan akal yang cergas dan waras agar dapat menjalankan aktiviti dakwah ni dengan baik dan berjalan dengan lancar lah. Okay, sebahagian pendakwah mengalami masalah dari segi semangat untuk istiqamah dalam menyampaikan dakwah. So kebanyakan dakwah ni dia macam pendakwah ni dia nak menyampaikan dakwah tu dia macam tak ada semangat, tapi benda tu dia kena konsisten, kena istiqamah lah maksudnya. Semangat tu kena selalu ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada semua manusia apabila berasa lemah, maka kembalilah kepada sunnah, dan barang siapa yang tidak kembali maka dirinya rosak. Dan yakinlah dengan pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan sebarang kerja-kerja dakwah ni. So setiap perkara kebaikan yang kita lakukan, yang manusia lakukan, pasti hasilnya juga akan baik. Seterusnya ialah bersabarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama orang-orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menjanjikan berita yang baik dan gembira kepada mereka yang berusaha dan mereka yang sentiasa bersabar dalam menjalani kerja-kerja dakwah dan sebagai seorang pendakwah yang baik dan yang mulia. Sekian, terima kasih.